Kalau dulu kurang gegau, tapi kali ini lebih gegau. Jika sebelum ni kami hanya berbicara tentang isu semasa, tapi sekarang kami membawakan anda pelbagai segmen yang menarik hanya untuk anda. Kita ada fashion. Dan kami juga mempunyai segmen karok. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Kami akan gegaukan anda dengan macam-macam lagi hanya di Facebook Melaka hari ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang berada di dalam zon gegau at MSI. Jadi hanya live melalui platform Facebook Melaka hari ini. Jadi anda bersama dengan saya Hamzah Zakaria. Jadi kita akan bersiaran secara bersorangan memandangkan kita mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh kerajaan. Okey, jadi kepada anda semua yang mengikuti live pada hari ini, okay, jangan lupa untuk teruskan like ataupun follow Facebook Melaka hari ini. Kemudian anda juga boleh subscribe untuk di YouTube channel Melaka TV, Melaka Foodbuzz dan juga di Instagram Melaka hari ini. Jadi untuk sebarang berita lanjut, anda bolehlah untuk mengikuti kami di Melaka hari ini atau melalui video di Melaka TV. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini telah berada di dalam episod yang ke-9. Okey, jadi anda di luar sana jangan lupa untuk terus saya ingatkan untuk kita sama-sama untuk membasmi COVID-19, pandemik COVID-19 supaya kita dapat menjalani kehidupan normal suatu hari nanti insya-Allah. Jadi hari ini ni nak cerita ni. So gegau at MSI hari ini kita telah menyediakan 3 segmen. Segmen pertama kita ada pendidikan dan segmen kedua kita ada tentang aktiviti PKP 3.0 dan juga tinjauan. So menariknya untuk setiap episod kali ini, yang pertama saya akan mulakan dengan pendidikan. Jadi tahu tak korang yang dekat Melaka ni ada satu kolej yang bernama Kolej Antarabangsa DMDI ataupun nama penuhnya ialah Kolej Antarabangsa Dunia Melayu Dunia Islam DMDI. Kalau tak tahu, ni nak beritahu ni. Ni nak beritahu yang kolej ni ada menawarkan khusus diploma pengurusan pelancongan untuk kemasukan Jun 2021. Jadi hanya dengan yuran pendaftaran serendah RM50 dan anda juga berpeluang untuk mendapatkan laptop. Dengar tak? Laptop kan. Lepas tu ada potongan yuran asrama untuk tempoh untuk 2 semester. 2 semester. Jadi samping tu banyak lagi lah. Tak tahulah apa lagi ditawarkan, tapi dengar-dengar macam menarik. So kita akan roll BT untuk temu bual bersama dengan wakil Kolej Antarabangsa DMDI untuk berhubungan lanjut. So kalau korang nak tahu apa benda yang ditawarkan, so korang boleh tengok di roll BT selepas ni. Kalau ikutkan sejarah awal kolej ini, dia bermula daripada Tun sendiri, iaitu Tun Muhammad Ali Rostam. Kolej telah dinobatkan sebagai satu institusi pengajian tinggi di Melaka, di mana melonjak namanya disebabkan oleh keadaannya yang unik, iaitu Kolej Antarabangsa Dunia Melayu Dunia Islam. Untuk makluman yang terkini, kolej kami telah mendapat kelulusan akreditasi sementara dan kelulusan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk menjalankan program baru, iaitu diploma pengurusan pelancongan. Jadi program kami yang sekarang ni yang ada adalah satu program yang teramat sangat dikendaki, bukan saja di Melaka tetapi yang dikatakan banyak negara-negara yang memerlukan program tersebut, iaitu program diploma pengurusan pelancongan. Kalau kita tengok silibus untuk diploma pengurusan pelancongan ni adalah berbeza. Kita mempunyai juga elective course iaitu dari segi bahasa Arab dan juga Mandarin, Mandarin dua ni.
Dan peluang kepada mereka ni apabila tamat pengajian selama 2 tahun 6 bulan praktikal, kita pula menyediakan beberapa kursus-kursus istimewa kepada mereka. Lesen untuk tour guide, untuk jadi mutawif dan sebagainya. Sebab DMDI ni dia mempunyai 23 negara yang berkecimpung di dalam DMDI ni. Kita dah merancangkan untuk mereka ni dibuat praktikal di Kementerian Pelancongan Malaysia. Dan juga mereka ni dibenarkan untuk memasuki agensi-agensi penerbangan dan sebagainya. Jadi selain daripada pelancongan, agensi penerbangan pun nakkan mereka-mereka ni. Jadi skop dia amat luas. Di dalam bidang pentadbiran, di dalam bidang penggubalan, dalam bidang bisnes, perniagaan, entrepreneur, semuanya ada di dalam pengurusan pelancongan itu sendiri. Jadi sekarang ni disebabkan oleh masalah COVID dan sebagainya, sistem pembelajaran ni dah bertukar. Jadi selagi kita tidak dapat lagi keputusan daripada KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, jadi proses pembelajaran mereka akan berlaku secara online. Dan program tersebut akan membuat pengambilan untuk kali pertama pada 18 Jun ini. Yang pertama iaitu mereka yang lulus SPM dan mempunyai hanya 3 kredit. Nombor 2 adalah daripada mereka yang tidak mempunyai SPM dan gagal SPM, tetapi mereka kena melalui satu ujian khas yang dipanggil APEL daripada MQA. Untuk ujian ni memang senang, iaitu 40 soalan objektif dan cuma kena luluskan cuma 20 soalan saja kena lulus. Umurnya kena 20 tahun ke atas. Jadi untuk first batch yang datang sini, yang masuk, orang kata kita panggil early bird ni, mereka akan diberi penginapan percuma selama 2 semester. Kemudian nombor 2 iaitu kita akan bagi mereka laptop. Berarti kalau siapa yang register, 100 orang yang register sekarang, kita akan bagi dia laptop. Pendaftaran cuma RM50 saja. Kalau institusi pengajian tinggi lain dia beri dengan harga yang tinggi. Kemudian ada hidden cost dan sebagainya. Macam kita transparent. Dia cuma bayar RM50 saja, dia akan terus masuk ke dalam program ini. Untuk batch pertama ni, saya akan beritahu janji bahawa mereka ni tidak akan diketepikan oleh kami. Kita akan jaga dia daripada zero akan menjadi hero. Okey, so itu sedikit tentang apa tu tadi, College DMDI. College DMDI itulah yang ditawarkan. So agak menarik ataupun menarik kan. So korang boleh cuba untuk apply mungkin dekat College DMDI. Mana tahu berminat. So pendidikan ni adalah satu benda yang penting lah. Okey, so habis kat situ. Okey, so sekarang ni kita akan masuk kepada segmen. Okey, so segmen ni pun termasuk juga dalam aktiviti PKP kan. So dalam PKP ni korang memang jenis yang lapar, yang lapau, yang apa, kita orang memang asyik nak makan kan. Perut tu gatal nak makan ni kan. Okey. So mungkin korang juga mungkin ada situasi macam makanan tu nak COD. So korang ada Foodpanda, so ada GrabFood semua kan. So nak order. Okey, tapi kita ada satu makanan ni. Okey. So makanan ni agak unik. Agak unik, iaitu makanan yang disediakan oleh MITC Hotel. Okey, so dengar hotel tu mesti kau ingat macam harga macam apa? Harga macam mahal nak mati kan. Tapi boleh lah. Dia tak ada mahal sangat. Tapi boleh lah. Okey. So apa yang ditawarkan oleh Hotel MITC Hotel, dengar-dengar lah. Tapi bukan dengar, memang dia dah post dah dekat Facebook semua kan. So internet semua dah ada dah kat Google. Kau Google dia. So bento of the day. Okey, so dia ada bento of the day ni. Dia ada set dia hari Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain, Khamis lain, Jumaat lain. Jenis kalau macam korang suka nak makan nasi dengan ayam ke kan, hari Jumaat adalah hari dia. Hari selebihnya, okey, so korang ni yang nak bawa korang tengok ni. Okey, so kita juga sediakan satu orang kata satu video atau VT. Okey,
So memang kita ada interview juga dengan Cik Bella Puan. Cik Bella. Okey, Cik Bella yang comel. Okey. So dia adalah PRO untuk OTMSC. Jadi kita akan terus roll to VT untuk mendengar apa Cik Bella cantik manis yang nak katakan tentang set bento dan harga yang ditawarkan. So korang boleh tengok. Okay, Assalamualaikum. Okay, so Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, so ini saya bersama dengan Cik Nabila ataupun nama famous dia Cik Bella. Okay. Alright. Okay, so sebelum tu saya nak tanyalah. So macam baru ni dekat social media, so macam banyaklah yang dah tentang satu menu makanan, betul? So menu makanan ni betul. Bento of the day. Kan? So macam Popular tu. Popular. So scroll kat Facebook, so scroll kat Google, so nampak lah. So macam harga dia dalam RM18, silap kan? Ya betul, bermula daripada RM18. Set bento ni kita menggunakan untuk perkhidmatan delivery lah. Kita akan hantarkan makanan ke rumah. Dan dalam bento tu dia ada macam-macam jenis lah. Which is kalau bento ada 4 set, ada 4 kompartmen, ada yang bento untuk 5 kompartmen. And then setiap kompartmen tu kita akan letakkan nasi, main dish, sayur dan buah lah. Jadi normally kita akan gunakan promotion yang ada untuk khasnya bento of the day lah. So promotion yang kita sediakan, yang kita tawarkan adalah bento of the day. Bento of the day ni adalah pilihan menu masakan Melayu mengikut hari. That means daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat adalah menu yang kita tawarkan dengan menu yang berlainan. Macam-macam jenis ada. Boleh tengok dekat kita punya Instagram. Setiap hari tu adalah menu yang berlainan lah. And then the second promotion adalah kita jual bento superior set, bento premium set dan bento deluxe set. Yang ini bermula daripada harga RM16. Murah. Kalau untuk daripada packaging hotel, ianya adalah murah lah sebab kita menyediakan dengan standardized hotel, makanan yang sedap. Yalah, tengoklah siapa yang masak, masakan Chef Rahim kan. Dia agak popular sangat dekat Melaka ni. Jadi yang bento superior set, premium set dan deluxe set ni adalah bento yang terdiri daripada local food, Chinese food, Malay food. Boleh pilih macam-macam makanan, which is pelbagai bangsa boleh order dengan kami, tak ada masalah. And then kita ada family set. Family set ni adalah makanan hidangan untuk keluarga. Dia ada pilihan untuk 2 orang, 4 orang ataupun 6 orang punya makan. Ini bermula daripada harga RM48. RM48. Dan yang paling special, kita punya perkhidmatan bento set ni adalah bukan untuk penghantaran ke rumah sahaja. Kita membuat perkhidmatan promotion untuk tapau juga. Bermula daripada jam 10 pagi sampai 6 petang. Kita membuat perkhidmatan yang contactless. Which is kita hantarkan kepada guest tu, sebelum hantar tu mereka akan membayar menggunakan online payment. Ramai kat tanya kan, so kalau COD tu ada charge tak? So mungkin ada charge ke, ada yang tak charge ke, so macam mana? Ada charge. Dia selebihnya 5 km ke atas. Dalam 5 km tu masih free lagi. Kalau 5 km ke atas tu dia ada charge dia lah mengikut kawasan. Kita delivery sekitar Melaka, tapi 5 ke atas kita akan charge. And then speciality untuk guest yang order dengan kami, mereka akan mendapat cashback pada setiap kadar pembelian. Jadi mereka boleh order and repeat lagi. Sebab tu kita mendapat sambutan yang menggalakkan sepanjang musim PKP ni. Oh, okay. So dari segi apa tu, macam charge offer ni adakah ada di Foodpanda, ada di GrabFood ataupun di dua main ni lah, main platform ni, adakah ada kat situ? Semestinya perkhidmatan delivery kami menggunakan driver kami sendiri, sebab kita ada van. Jadi van hotel ni adalah untuk orang kata menghantar makanan
Sebab kita punya order kan memang banyak kan. Setiap hari memang ada tempahan yang menggalakkan. And then kita menggunakan juga Foodpanda dan Grab. Ini adalah untuk meluaskan lagi jaring perniagaan kami. So mungkin ada tempoh masa tak macam apa yang ditawarkan sekarang ni kan, harga pun menarik. So adakah ada tempoh tak sampai bila harga ni akan ditawarkan? Ada tak tempoh dia? Harga ni tiada perubahan. Setakat ini kita akan menggunakan sepanjang musim PKP dan kita akan lihat, kita dapat lihat selepas musim PKP ni kemungkinan mereka akan menggunakan juga bento ni, jadi kita akan memanjangkan lagi promosi tersebut. Cuma bila tarikh untuk tamatkan promosi tu kami tak pasti sebab kita tengok pada kesesuaian dan situasi pelanggan, situasi semasa. Okay, so untuk last question, mungkin sekarang ni ada bento kan, so mungkin lepas ni ada tak produk-produk baru makanan yang akan ditawarkan oleh MITC Hotel dengan harga yang lagi menarik? Anda tahu kan, ada tak? Ada. Kita ada Father's Day promotion yang akan dilangsungkan tak lama lagi pada 20 hari bulan 6, hari Ahad. Father's Day promotion bermula daripada RM180. Harga dia agak mahal tapi mahal di dalam fikiran saja. Dia hanyalah untuk 4 orang makan. Jadi sesiapa pelanggan yang beli makanan promotion Father's Day ini, mereka akan mendapat hadiah istimewa untuk bapa mereka. Hadiah ni diberikan khas daripada MITC Hotel. Nampaknya satu perkongsian yang berguna lah untuk semua viewers, untuk di Gegau at MSI, masuk dengan readers lah. Jadi terima kasih buat Cik Bella sebab sudi bersama dengan kami hari ini. So insyaAllah kita akan bersama lagi untuk beberapa sesi yang akan datang insyaAllah. Macam itulah kan penerangan daripada Cik Bella. Okey, so dia cakap daripada MITC Hotel. Okey. So set bento yang agak menarik. So nak pula set bento of the day. So Isnin sampai Jumaat berlainan menu. So dengan harga RM18 yang boleh dikira sebagai okey. Sebab memandangkan dengan ada dia punya nasi, lepas tu ada lauk lagi kan. So bolehlah, so korang boleh try. So kalau korang nak lebih lanjut, macam mana nak tahu lebih lanjut lah. So korang boleh layari di Facebook. Okey, boleh cari di Facebook MITC Hotel. So kalau nak tanya ke apa benda, sebut nombor telefon sebenar tu dan korang boleh DM sekali. Okey. So habis di situ. Okey, so sekarang ni kita akan memasuki kepada aktiviti PKP 3.0. So sekarang ni nak tanya korang lah, so korang buat apa sepanjang PKP ni kan? So mungkin ada yang main game, ada yang main Mobile Legends, ada yang main PUBG, ada yang main TikTok, ada yang main WeChat. So ada yang main Facebook semualah, ada yang dah start streaming semua kan. So dah start semua. So tapi kita cerita pasal aktiviti ni. So pastikan korang melakukan aktiviti yang berfaedah lah kan. So jangan buat benda-benda yang tak berfaedah. Okey. So contohnya sekarang ni di PKP 3.0 ni antara yang popular, aktiviti yang popular adalah seperti aktiviti bercucuk tanam kat rumah. So ada yang cucuk tanam yang macam ada projek-projek hidroponik kat rumah kan. So kalau macam rumah kat taman, kalau rumah kampung tu okeylah ada tanah. So, kalau kat taman yang tanah hidroponik dan sebagainya. So macam-macam cara. So tu adalah antara aktiviti yang trending sekarang. So kalau korang percaya tak percaya, okey. So kalau tak percaya korang boleh check. So memang ramai yang try untuk bercucuk tanam ni kan. So tangan tu memang luck lah kalau benda tu boleh hidup, tapi boleh hidup pun. So kalau dengan cara yang betul, dengan tanah yang betul, dengan hidroponik teknik yang betul, so tanaman tu boleh hidup. Okey, so untuk nak tahu, okey, so antara yang kita akan bawakan ini ialah kita ada juga video tutorial. Video tutorial rajin kan. So rajin mengedit untuk share kat korang cara-cara membiakkan tanaman seperti pokok cili, pokok puding dan juga pokok cincau. So cincau kan. So kalau nak tahu macam mana tanam benda-benda semua kan. So kita akan sediakan video untuk korang. So korang boleh tengok. So kat mana? Okey, korang boleh tengok.
Ni kita campurkan sekam bakar, kokopit. Sini kita perlu buat. Tanah ni dia akan jadi poros. So sesuailah nak tanam pokok-pokok sayur ke tanam kaktus pun boleh. Tanah dia tak padat. Kita ambil dari benih cili yang dah dikeringkan tu. Make sure benih dia ni tak ada ulat lah dekat dalam. Kalau ada ulat dalam benih ni, kemungkinan besar benih tu dah dimakan. Jadi benih tu kosong, sebab tu tak boleh tumbuh. Jadi biasanya sebiji cili ni kita taburkan aja semuanya. Nanti kita tengoklah mana yang boleh tumbuh. Lepas tu siram, bagi dia sentiasa lembap. Dan dalam seminggu lebih dia akan tumbuh. Dan ni pokok dia. Ini pokok dia dah 2 bulan lebih pokok dia. Dah naik dah. Ini yang saya tanam sebelum ni. Ini pokok puding merah atau puding belacan. Puding ni boleh makan daun dia. Buat gulai, buat rendang, orang suka makan. Cara nak biarkan dia senang je. Kita ambil dari keratan batang. Dari keratan yang lembut ni pun boleh. Ambil panjang sikit lah Make sure kita ambil dari keratan yang ada ruas, ada penyambung ni. Jadi dekat sini akar akan senang tumbuh. Ini yang saya dah rendam seminggu. Tengok ini kalau kita ambil dekat bahagian yang ada cabang, bahagian yang bercabang macam ni tadi, akar dia dah tumbuh dah. Kalau kita ambil dari batang dia yang tak bercabang tu, dia lambat sikit, tak tumbuh lagi akar dia. Nak bandingkan dengan area yang bercabang tu tadi. So nak rendam dulu boleh, nak terus cucuk pun boleh. Sebab dia senang je pakai keratan. Cobalah sikit. Cucuk dia terus. So yang tadi pun boleh cucuk terus. Make sure dia tanah ni disiram lah sentiasa lembap, nanti pokok ni akan naik. Dah besar nanti boleh alihkan pasu ke terus ke tanah ke. Okey, sekarang pokok cincau pula. Pokok ni agak rare. Ya, tak ramai orang tanam. Tapi dah semakin popular lah pokok ni sebab boleh buat cincau sendiri. Okey, pokok cincau ni pun senang je nak biarkan dia. Boleh pakai keratan. Tapi kalau kita dah ada pokok yang dah matang macam ni, kita cari bahagian yang dah berakar lah. Lagi senang kita pindahkan. Macam ni kan. Untuk kita alihkan. Satu. Bau cincau dia kan. Kemudian kita ambil keratan tadi, kita alihkan saja. Siapa yang berminat untuk buat niaga kan, boleh jual pokok ni. Ni yang dah kering ni lah yang orang biasa akan buat cincau ni, daripada batang yang dah kering, daun-daun yang dah kering, orang keringkan. Pokok selom ni pun boleh biak dari keratan batang juga. Ni pokok inai, saya biarkan daripada batang inai. Ini dah pokok inai. Ni cincau tadi dah banyak dah. Sini daun kesom tu dia dah hidup. Ada nampak pucuk baru tu. Ni ada lagi ni semambu, pokok semambu. Pokok semambu pun senang je pakai keratan pucuk. Ni dah 2 bulan lebih. Ini maman sayur. Kita biarkan balik pokok-pokok yang ada. Aktiviti PKP di rumah. Ya okey. So dengan aktiviti corona tengok ni kan. Kita dah habis segmen. So semua kita dah show kat korang kan. So segala-gala ni kita dah kongsi melalui beberapa segmen kita telah sajikan untuk korang semua. So setakat ni sahajalah untuk slot kita pada hari ni. Okey.
Tetapi sebelum tu saya ingin ingatkan kepada anda sekali lagi. Anda, so sebagai rakyat Malaysia, so korang kena daftar untuk mendapat vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19. Dia mudah je melalui aplikasi, melalui apps di MySejahtera. Dalam tu dah ada dah. So semua kelengkapan, borang, apa sahaja, cara nak daftar semua dalam tu. So kalau korang rasa so sangat apps ni, pun dekat website pun ada. So COVID-19, anjuran kerajaan Malaysia. So cari website tu, semua ada, telah disediakan. Jadi kita harus bersama-sama untuk mendapatkan vaksin ini supaya kita dapat menghindari virus COVID-19 ni terus menular di kalangan rakyat Malaysia dan di kalangan seluruh masyarakat dunia. Tapi sebelum tu banyak pula sebelum kan. Sebelum tu saya nak beritahu lah. So lepas kita dah finish ni kan, so kita orang akan menyajikan korang satu video. Video apa? So video ni situasi sepanjang pandemik COVID-19 daripada yang first sampai sekarang 1.5 tahun. So kita dah sediakan beberapa kompilasi video yang telah kita sudah sediakan, yang diambil sendiri oleh tim Melaka TV. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua, tapi jangan lupa untuk like, follow Facebook Melaka Hari Ini kepada mereka yang belum like dan follow. Kemudian boleh juga untuk subscribe Melaka TV, subscribe Melaka TV. Kemudian boleh tekan loceng kalau korang rasa macam nak notifikasi, nak tahu video baru, berita dah masuk ke belum ke. So korang boleh tekan loceng. Kemudian di Instagram di Melaka Hari Ini. Kemudian kita juga ada Telegram Melaka Hari Ini Official. Kemudian kita ada Twitter di Melaka Hari Ini. Jadi semua medium Melaka Hari Ini, medium sosial. So Melaka Hari Ini ada. So kita akan sentiasa menyajikan anda informasi yang tepat, sahih dan dapat memberikan anda manfaat dari segi berita-berita kami sampaikan. So saya Hamzah Zakaria. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang di dalam rancangan Gegau at MSI. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jaga kita, stay at home. So bye-bye.
Kalau dulu kurang gegau, tapi kali ini lebih gegau. Jika sebelum ni kami hanya berbicara tentang isu semasa, tapi sekarang kami membawakan anda pelbagai segmen yang menarik hanya untuk anda. Kita ada fashion. Dan kami juga mempunyai segmen karok. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Kami akan gegaukan anda dengan macam-macam lagi hanya di Facebook Melaka hari ini.